Assalamualaikum dan selamat hari. So selamat datang ke college bagi yang dah sampai ke college. So hopefully kelas hari awak pada hari pertama di college adalah baik-baik sahaja. So kita sambung untuk 4.3. Hari tu saya dah terangkan berkenaan dengan orbital overlap. Yang tu hari tu kita dah bincang yang belah kiri ni. And then saya terangkan sedikit secara overview apa itu hybridization lah. So untuk orbital overlap, beza orbital overlap dengan hybridization. Kalau orbital overlap, kita hanya overlapkan sahaja orbital yang sedia ada. Tu yang contoh kita overlapkan orbital P dengan orbital P lah. Kita overlap yang sedia ada P dengan P punya orbital. Oh, conteng juga. Tak nak conteng. Kita overlapkan P dengan P orbital je lah. Contoh kalau HCl, kita overlapkan H punya which is S orbital dengan P orbital saja. Orbital yang sedia ada. Bukan orbital baru. Tapi untuk hybrid, nama pun kita mixkan orbital untuk produce orbital yang baru. Maksudnya kita nak produce orbital yang baru untuk central atom. Untuk central atom tu dia mempunyai orbital yang baru. Tu yang hari tu saya terangkan, dia ada sp, ada sp2, ada sp3, ada sp3d dan juga ada sp3d2. So dia punya nama tu dia follow pada electron pair arrangement. Di mana kalau sp dia akan susun macam linear. Ni yang lepas punya nota yang hari tu saya terangkan. Dia susun macam linear. Kalau sp2 dia akan membentuk bentuk dia trigonal planar. Dia ikut basic shape lah sebenarnya. Dia ikut electron pair arrangement punya yang basic asal. And then kalau sp3 bentuk tetrahedral. Kalau sp3d dia akan bentuk trigonal bipyramidal. Kalau sp3d2 dia membentuk octahedral. So hari ni kita nak tengok macam mana kita nak dapatkan hybridized punya orbital ni lah. Cara dia macam mana. Macam ni kita nak dapatkan lukisan yang macam ni, contoh SF6 ni. So saya hanya terangkan sebagai contoh untuk hari ni yang berkenaan dengan basic lah. Kalau sempat saya bagi contoh yang sekiranya ada lone pair pula. Dan juga sekiranya untuk hybridization yang melibatkan pula lone pair dan juga contoh lain double bond. Lupa pula aku tiba-tiba. So kita tengok dulu satu-satu. Kita nak tengok macam mana BeCl2. Bentuk dia macam ni. Macam ni kita dapat sp. Macam ni nak dapatkan hybrid sp. So first, kita go to satu-satu. Minta maaf nanti saya akan buat video lain lah ataupun nanti saya akan terangkan lagi lanjut lah. Contoh untuk sp, kita tengok untuk BeCl2. So ingat balik, kita nak kena tentukan berapa sigma, berapa pi bond. Kenapa kita nak tentukan berapa sigma, berapa pi bond? Supaya awak nak tahu macam mana dia nak overlap. Ingat balik kalau sigma, dia ada s orbital, punya overlap s dengan s. Lepas tu sigma dia ada juga s dengan p dan juga p dengan p lah, tapi n to n. Kalau pi bond pula, dia kena sideways punya, side to side dia punya overlapping. Kalau bila kita buat SP, bila nak buat hybridization, yang pentingnya adalah kita kena dapat paling teruk pun dapatkan dia punya Lewis structure. Kenapa dapat Lewis structure? Supaya kita tahu berapa single bond, berapa double bond. Kalau dalam kes BeCl2 ni, awak tahu dia ada 2 single bond. So 2 single bond ni dia akan membentuk 2 sigma bond. Sebab satu single akan produce satu sigma. Kalau ingat balik lah. Satu single akan produce satu sigma. So ada 2 single bond, meaning ada 2 pi bond yang akan terhasil. Dan Be ni berkenaan dengan Be saya tengah yang ni. Ya Allah, sabarkan aja. Yang ni kita tengah cerita. Kenapa saya tak nak conteng? Yang B ni saya tengah cerita berkenaan dengan Be, which is awak punya central atom. So awak punya central atom untuk Be beryllium, dia perlukan 2 unpaired elektron lah kalau kes macam tu. Kenapa perlukan 2 unpaired elektron?
Sebab nanti setiap satu tu dia akan overlapkan dengan Cl supaya boleh produce sigma bond. Okay, so benda pertama lepas awak dah tentukan dia punya Lewis structure, and then awak dah keluarkan berapa sigma, berapa pi bond, berapa sigma. Kalau tak ada pi bond tak payahlah. Dan kes ni ada sigma saja, meaning dia ada dua unpaired elektron lah. So Be awak perlu sediakan dua unpaired elektron supaya kita boleh overlap dengan dua Cl. Okay, so sebab tu kita keluarkan ni orbital diagram. Okay, ingat balik kenapa kita keluarkan orbital diagram, sebab lagi senang lah, kita lagi nampak unpaired elektron tu. Sebab tu kita buat dalam lukisan orbital diagram. Kalau awak buat SPDF notation nanti tak nampak unpaired dengan pair elektronnya. Dan bila kita keluarkan pada ground state ni, awak hanya ambil valence shell. Maksudnya valence elektron lah. Sebab ingat balik valence elektron saja yang akan involve dalam tindak balas. So saya hanya keluarkan yang berkenaan dengan valence shell sahaja. Valence elektron ni lah. So dia ada S2, S2S dengan 2P. Okay, kenapa kena keluarkan juga 2P? Padahal 2P ni kosong kan, empty. Sebab nama pun valence shell. Dan satu lagi sebabkan, tak nak tulis. Sebabkan bila awak buat Lewis structure, ni pentingnya Lewis structure. Bila kita buat Lewis structure ni, awak dah tahu dah, okay, BeCl2 dia mesti linear. Bila linear, tengok belah kiri, dia mesti sp2. Ingat balik lah. Itu kena tahulah molekular geometri sebenarnya. Bila dia linear, basic shape dia adalah linear, meaning dia punya hybrid adalah sp2. Dia ada sp2 pula, sp sahaja. Bila sp maksudnya untuk Be awak akan hybridkan satu orbital s, satu orbital p. Sebab tu kena lukis juga orbital 2p yang kosong. Walaupun kosong mesti kena tulis jugalah. Sebab nanti kenapa? Bila kes macam tu, kita kena excitedkan satu elektron daripada 2s ni kepada 2p. Sebab tu kalau maksudnya nanti kita akan buat excited state. So nanti satu elektron daripada 2s ni akan jump ataupun excite kepada 2p supaya nanti kita akan produce two unpaired electron di mana both unpaired electron will overlap dengan Cl. So dapatlah two unpaired electron yang akan overlap dengan Cl supaya menjadi sigma bond. Okay, ni excite lah satu elektron dekat 2p. Okay, so macam mana nak jadikan hybridnya? So kita dah tahu, kita dah dapat elektron. Kita dah dapat elektron yang pada 2s dengan 2p. So kita gabunglah satu orbital s dengan satu orbital p. So akan menjadi yang bawah ni hybrid state, which is 2 pula sp. Dia adalah hybrid state iaitu orbital yang baru, sp punya orbital kat situ. So maknanya satu elektron ni unpaired akan overlap dengan Cl menjadi sigma bond. Satu lagi pun samalah, akan overlap dengan Cl menjadi sigma bond. So akan ada dua orbital p yang kosong. Still lukislah balik. Yang kosong tu kita still lukis balik, tapi kosong lah. Sebab dia tak ada elektron tadi yang kita jump ataupun kita excitekan dia. So dia kosong. So hanyalah kita buat orbital ni. So maksudnya ni orbital barulah. sp orbital baru. Okay, so boleh ke penerangan ni? Ada yang confused? Kenapa pen saya ni saya tak pastilah. Okay, so sekarang ni kita dah buat untuk central atom. So central atom awak dah dapat dah sp punya apa tadi? sp punya orbital overlap. Kejap. Ya Allah. Nampak ke cursor saya ni? Okay, harapnya nampak. Okay, cursor comel ni harapnya nampak. Okay, so tadi
apa namanya, kita dah buat dah hybrid punya orbital yang baru untuk awak punya BE settle. So sekarang ni daripada SP punya orbital ni kita nak overlap dengan siapa? Macam mana kita nak tahu? Kita tengok pada tak boleh pula nak guna mouse ni ya. Okay, sebab tu kita buat pula ground state orbital diagram untuk CL. So bila kita keluarkan untuk CL jadilah 3S dengan 3P kat situ. So satu elektron ni daripada CL ni yang akan overlap dengan satu elektron untuk BE. Macam tu. So kita tahulah SP ni nanti akan overlap dengan P orbital untuk CL. Okay, so pergi bawah. Ni yang contoh gambarnya. Yang warna purple tu kita lukis macam dulu BE lah. BE and then lukiskan dia punya macam kemuncuk kelopak tu which is SP lah. Itulah membentuk SP. Membentuk SP. So dua sebab dia bentuk linear. Kalau tengok kalau belah kiri ni, kalau tengok balik bentuk dia secara linear. So dua ni SP yang warna purple tu. Okay, and then tadi saya kata setiap SP ni akan overlap dengan P orbital daripada CL. So kita buatlah lukisan CL, P orbital untuk CL which is dia overlapkan dengan SP. Ingat dia membentuk sigma bond which is dia akan overlap secara end to end. Secara end to end. So macam biasa labelkan yang tengah-tengah overlap ni ada elektron pair. Dia akan membentuk sigma bond. Kat situ tu ada label sigma. And then tu adalah CL punya dan dia adalah P orbital. So sama tak dengan yang sebelah ni? So sama je lah. Mesti sama lebih kurang. Bukan sama lebih kurang sama. Memang itulah bentuk dia. So dapatlah seperti yang dalam nota ni yang belah kiri ni. So BE CL2 and then ada dua sigma bond. So cara nak tulis pun kena buat yang paling penting hybrid pada central atom. Ingat terminal atom tak ada hybrid hanya guna orbital yang sedia ada tu lah. Cuma central atom saja yang ada hybridization. SP ke, SP2 ke, SP3 ke. So ini caranya lah bila lukis. So yang atas ni sekadar awak punya information lah. Saya buat kat atas ni supaya information berapa unpaired elektron. Sebab nanti kita nak tahu berapa unpaired elektron yang diperlukan semasa untuk nak buat excited state dan juga hybridized state. And then kita keluarkanlah terus dia punya molekular geometry supaya tahu dia punya hybridization punya hybridization apa, SP ke SP2 ke, itu cara dia nak buat lah. Okay, kita pergi contoh. Tak boleh contoh seterusnya. Oh sebelah, patutlah. Okay. Kita pergi contoh untuk yang ni saya buat BF3, BF3. Ni ada contoh BF3 sebenarnya. Sebab saya tengok daripada nota sebenarnya. Tutorial, soalan tutorial. Okay, kita pergi contoh untuk SP2. Okay, dah bagi tahu dah SP2 dia adalah membentuk trigonal planar. Okay, so contoh saya bagi ni yang untuk belah kanan ni adalah untuk BF3. Okay, untuk BF3 macam biasalah kita kena tentukan B lah. Senang cerita lukis dulu dia punya apa tu namanya, Lewis structure. So B and then ada susah ni nak lukis. Pen saya bermasalah. So BF3. Okay, so sini F. So kalau dapat dia punya Lewis structure pun dah okey dah. And saya tahu dia ada 3 single bond which is 3 sigma bond. And then maksudnya B awak dia perlukan 3 unpaired elektron. So first kita kena tengoklah dia punya ground state cukup tak? Ada tak 3 unpaired elektron? Tak ada. Bila tengok kita buat orbital diagram, tak ada cukup 3 unpaired elektron kat situ. So kat situlah kita tahu okey, maksudnya awak punya boron B dia perlukan excitekan elektron dia supaya cukup nak dapatkan unpaired elektron tersebut. So dalam kes ni lah, dia akan excitekanlah satu elektron daripada 2S jump kepada 2P. And then daripada awal tadi sebenarnya kita dah kena tentukan dia SP2. Kenapa? BF3 dia bentuk trigonal trigonal planar. So bila trigonal planar,
dia adalah sp2. Satu orbital s, dua orbital p yang dia akan gabungkan, dia akan hybridkan. Okay, so dalam kes ni kita gabungkan satu orbital s, dua orbital p. So dah dapatlah sp2. Kita tulis hybridized state ni, semua yang orbital diagram ni ground state B, excited state untuk B dan hybridized state untuk B pun kena tulis bukannya saja-saja saja. So bila kita dah gabungkan sp2, so cukuplah dia ada tiga unpaired elektron, dan ketiga-tiga unpaired elektron ni dia akan overlapkan dengan F supaya membentuk sigma bond. Okay, so adalah satu empty p orbital yang kosong. Tetap kena lukis lah. Pasti kena tunjukkan lah ada satu yang tertinggal kat situ. Okay, kita nak tengok pula untuk terminal atom. Terminal atom kita nak overlapkan dengan p ke s orbital. So dalam kes ni, bila kita buat orbital diagram untuk F, okay, 2s dengan 2p, maksudnya dari sini kita dapat tahulah, okay, kita boleh overlapkan, kita boleh, memang kena overlapkan dengan p orbital. So cukuplah sebab nanti F ada 3 kali, meaning setiap F tu ada satu unpaired elektron, so setiap unpaired elektron tu akan overlapkan dengan B tadi. So cukup kat situ. So bila lukis B awak, kita nampak kat yang warna purple tu, so bila B nak lukis sp2, ingat bentuk dia mesti macam trigonal planar belah kiri tu. So lukis dulu warna purple, sp2 bentuk trigonal planar. Kelopak kena tutup Okay, kelopak macam kelopak bunga je awak buat. Okay, and then labelkan dia adalah sp2, sp2, sp2. Okay, and then setiap sp2 ni akan overlapkan dengan p orbital daripada F. Oh, boleh tekan untuk ni. Okay, sorry. Okay, so setiap sp ni akan overlap dengan p orbital. So ingat balik yang tengah-tengah overlap ni, dia ada pair elektron yang akan menjadi sigma bond. So inilah bentuk hybridization untuk BF3. So sebenarnya sama je untuk yang contoh nota saya bagi BCl3. Which samalah sebenarnya, lebih kurang je. Bezanya atom untuk F yang ni guna Cl. Which sama je lah tadi Cl. Yang ni F pula. So pastikan label and then tahulah ini dia membentuk sigma bond sebab dia overlap N to N. Bukan side to side. Ingat, bila dia overlapkan N to N dengan p orbital akan jadi sigma bond. Ini contoh untuk sp2. Kita pergi pula contoh untuk sp3. Okay, contoh sp3 daripada nota kat sini dia bagi CH4. So bila awak buat dia punya Lewis structure, sekurang-kurangnya dapatkan Lewis structure lah. Okay, bila lukis Lewis structure, memang akan dapat C, lepas tu ada 4, apa tu namanya, awak punya H. Sorry lah, saya punya ni masalah sikit. Lepas tu H, ni H, sini H, sini pun H. So dia, untuk C awak tu, tengah-tengah tu, dia ada 4 sigma bond. Kita tengok kat belah kiri ni lah. Belah kiri ni lah lagi senang. So ada 4 single bond, meaning perlukan 4 sigma bond. Maksudnya memerlukan 4 unpaired elektron. Ini untuk karbon So karbon awak diperlukan 4 unpaired elektron supaya dia boleh overlapkan dengan awak punya atom H tu. So belah kiri tu. Okay, so benda pertama, step seterusnya kita keluarkan inilah apa tu namanya orbital diagram untuk karbon, untuk central atom awak. So kalau keluarkan dia punya valence elektron ada 4. So masih lagi kena ingatlah valence elektron untuk setiap punya atom, so ada 4. Dan dia berkenaan single 2p. And then kalau macam ni tak, maksudnya kita kurang lagi 2 elektron pair, 2 unpaired elektron. So kita akan acceptkan satu elektron daripada 2s ni kepada 2p. Ni so jadilah penuh, dekat 2p ni semua penuh. And then kalau tengok kat sini, belah kiri ni kita tahu CH4 dia adalah akan membentuk molekular geometri, iaitu electron pair arrangement secara bentuk tetrahedral. So ingat balik bila tetrahedral,
dia akan hybrid sp3. So bila sp3 kena satu orbital s, 3 orbital p. So bila hybridkan state untuk awak punya karbon, so keempat-empat orbital tu kita dah gabung lah. Jadi sp3. Saya guna warna-warna lain ni sebab nak bezakan lah ground state, excited state dengan hybrid state, hybridized state. So kalau awak tulis pakai pen je lah, semua sama colour je. Ni untuk nota je. Okay, so kita tengok pula untuk terminal atom awak adalah H. So kalau H memang tinggal 1s saja. So dari situ awak tahulah, okay, sp3 awak tu nanti, sp3 punya hybrid untuk karbon akan overlapkan dengan s orbital untuk H. So lukisan dia adalah seperti itu. Lebih kurang sama pun dengan belah kiri tu. Di mana karbon untuk sp3 kena bentuk seperti tetrahedral. So buatlah kelopak bunga macam tetrahedral. Ingat ke bawah awak punya yang 3 ni. So menunjukkan ke bawah. So labelkan macam biasa sp3, sp3, sp3. And then setiap sp3 ni akan overlapkan dengan s orbital. So sebab tu penting kita buat juga orbital diagram untuk terminal atom supaya dapat tahu awak akan overlapkan dengan s ke atau p orbital. Kalau kes macam ni H, so H memang kena s orbital lah. Tadi sebelum ni saya tunjukkan kita overlapkan dengan p orbital. So tak semestinya p, kita boleh overlap dengan s orbital. Okay, daripada overlap ni lah akan ada a pair of electron. Dia menjadi sigma bond, so cukup ada 4 sigma bond. And then tu adalah s orbital, and then dia adalah H punya atom. So bentuk dia lebih kurang sama dengan belah kiri. Sama, memang akan sama. Okay, so itu bentuk untuk sp3. Macam mana boleh dapat? Macam itulah supaya kita dapatkan ground state, excited state dan juga hybridized state untuk karbon. Okay, and then tulis juga untuk ground state untuk apa punya terminal atom. So ini memang kalau perasan dia punya konsep nak jawab lebih kurang sama je. Dapatkan dulu Lewis structure. Daripada Lewis structure awak boleh tentukanlah molekular geometri dia, electron pair arrangement dia adalah apa, linear ke, trigonal planar ke, tetrahedral ke, ataupun lepas ni trigonal bipyramidal ke ataupun octahedral. So daripada situ awak tahulah dia punya hybridization ikut yang mana, sebab dia ikut basic shape lah sebenarnya. So dah keluarkan Lewis structure, kita keluarkan berapa sigma, berapa pi bond. So kalau sigma saja, maksudnya kalau kes ni 4 sigma dia perlukan 4 unpair elektron. Ini penting lah supaya awak boleh, kita nak buat rujukan untuk dapatkan excited state untuk elektron tu nanti. Berapa awak nak sediakan elektron, unpair elektron tersebut. Kalau tak faham boleh ni bagi tahu je. Okay. Pergi pula tengok contoh macam mana pula sp3d, iaitu contoh kepada PCl5. Macam mana bentuk dia macam tu, macam mana boleh dapat sp3d. Okay, kalau awak buat Lewis structure untuk PCl5, akan dapat seperti inilah. Dia akan ada 5 single bond. P awak akan ada 5 single bond. Meaning ada 5 lah sigma bond. Dia perlukan 5 sigma bond. So bila 5 sigma bond kita boleh keluarkan, maksudnya P awak perlukan 5 unpair elektron. And then bila buat lukisan Lewis structure dan awak bila tentukan dia punya molekular geometri, okey, bentuk dia adalah trigonal bipyramidal. So bila trigonal bipyramidal, it should be hybridization sp3d. Maksudnya dia akan hybridkan 1s, 3p orbital, 1d orbital. So bila lukis ground state untuk phosphorus P, kena buat juga di orbital yang kosong ni tau. Mesti kena buat. Kenapa kena buat walaupun dia empty? Sebabkan hybrid awak berkenaan dengan d orbital. Sekiranya awak tak buat semasa ground state tapi tiba-tiba wujud semasa excited state dengan hybridized state, nanti tak ada markah hilang markah pada ground state lah, tolaklah satu markah kat situ macam tu. So kena make sure lah, kena refer balik pada awak punya hybridization. Sekiranya ada d orbital, daripada awal ground state dah tulis dah d orbital tu, even though empty. Dalam kes ni empty lah. Kalau p
Sebab kenapa? Dia ada 5 je valence elektron. So 3s2, 3p, 3. Tapi awak perlukan 5 unpaired elektron. So terpaksalah satu elektron daripada 3s kita excitekan dia kepada 3D. So ada satulah elektron, unpaired elektron pada 3D. So cukuplah dia punya hybridization. So kita gabungkan ke 5 ni, satu S 3p orbital, 1d orbital bergabung untuk menjadi sp3d. Dan ada lagi 4 empty 3d orbital, kena buat jugalah yang tinggal tu. Jangan lupakan dia pula. Sebab ada yang ketinggalan tu, yang kena tinggal kosong, mesti kena lukis juga. Tapi dia kosong lah, biarkan sahaja. Tapi yang ni yang penting lah. So dapatlah sp3d. So sp3d ni kita nak overlapkan dengan apa? Sebab tu kena buat terminal atom punya pula orbital diagram untuk Cl. Dalam kes Cl lah. So kita tahu okay, sp3d nanti akan overlapkan dengan p orbital daripada Cl. Okay, so cara nak lukis dulu yang warna purple tu, which is untuk p. Bentuk dia mesti trigonal by pyramidal. Bentuk mesti trigonal by pyramidal untuk sp3d warna purple tu. So ikutlah awak punya yang saya tengah tunjuk ni, yang tegak ni sama ada nak belah kiri ke belah kanan, tak ada masalah Cuma yang atas dengan bawah ni masih lagi tegak. Yang biasa, and then ada kelopak. Pastikan 5 lah, sama je macam yang belah kiri ni. Okay, and then setiap sp3d ni akan overlapkan dengan p orbital daripada Cl. So setiap overlapping punya orbital akan ada a pair of elektron yang menjadi sigma bond. Okay, boleh ke? Boleh ke? So yang lain macam biasalah, kita labelkan Cl, atom Cl dan orbital P, and then sigma bond, di mana sigma bond sebentuk dia seperti itu. Sama je macam dalam nota, dapat yang warna hijau pink belah kiri ni, lebih kurang sama je pun. Cara nak dapatkan seperti yang tadi saya terangkan, ground state, dapatkan S1 state sebab kita nak dapatkan 5 unpaired elektron. And then daripada tu kita tahu dia sp3d, maksudnya dia hybridkan satu orbital S, 3 orbital P, 1 orbital D. Okay, so boleh saya teruskan ke? Boleh. Okay. Semua orang masih ada lagi di sana? Ada yang berkongsi ke? Ada. Madam. Ada Ada. Ada. Siapa yang berkongsi tu nanti bagi tahu sebab saya nanti Nazmi Amir. Najmi, siapa lagi? Haziq dengan Amir. Okey, dengar suara latar lagi seorang. Okay, last. Hybrid untuk sp3d2. Ini 1s 3p orbital dengan 2d orbital. Macam mana boleh dapat benda macam tu? Macam mana kita nak hybridkan dia? Contohnya sf6. Okay, benda sama bila awak lukis fluid structure untuk sf6, awak akan dapat dia tak ada lone pair and tak ada double bond, hanya single bond saja. So di mana semua single bond ni akan jadi sigma bond. So dia perlukan 6 sigma bond, meaning perlukan 6 unpaired elektron. Untuk S central atom awak perlukan 6 unpaired elektron supaya nanti 6 unpaired elektron ni akan share dengan F awak supaya menjadi pair of elektron lah. Okay, so benda pertama daripada kita dah keluarkan tu, daripada Lewis structure pun awak kena tentukan dia punya electron pair arrangement supaya tahu 6 bila 6 AX6 betul lah, AX6 bentuk dalam octahedral. So octahedral dia akan hybrid secara sp3d2. Okay, so benda pertama kita keluarkanlah ground state untuk S dia punya valence elektron ada 6, so dapatlah 3s 3p. Tapi saya still lukis 3d sebab ingat balik hybrid dia ada kena-mengena dengan d orbital. So pada ground state lagi kita dah lukis lah. Pada ground state lagi kita dah lukis d orbital yang kosong ni. So bila masuk S1 state, dia perlukan tadi 6 unpaired elektron. So 2 elektron lah terpaksa kita excited kan. So 1 elektron daripada 3s
dengan satu lagi elektron daripada 3p. Dua-dua elektron ni masuk ke dalam 3D. So dapatlah semasa satu state, dapatlah 6 unpaired elektron. So tadi dah tahu dah S awak akan membentuk sp3d2. So masa hybrid kita gabungkanlah satu S, 3 orbital P dengan 2 orbital D. Dapatlah sp3d2 S2. So ingat balik, tadi dah bagi tahu juga ada lagi yang kosong untuk D orbital yang empty, stick kena lukis jugalah. Jangan tinggalkan, nanti kalau tinggalkan dia pergi mana yang 3 orbital D tu? Hilang. Tiba-tiba hilang je. Tak boleh lah macam tu. Tunjukkan dia empty sajalah. Okay, and then kita nak tahu pula sp3d2 awak tu nanti nak overlapkan dengan orbital apa? Orbital S ke orbital P? Sebab tu kita kena buat terminal atom punya pula orbital diagram. So dalam kes ni F dia akan overlapkan dengan P orbital. So kalau perasan, terminal atom awak lebih kurang semua lebih kurang sama saja. Dia punya basic lah secara majoritinya terminal atom sama ada F, sama ada Cl. Nanti itu majoriti lah, kebanyakannya ada F dengan Cl. Tapi nanti akan jumpa jugalah dengan ada oksigen, dengan benda-benda lain. Cumanya majoriti dia akan terminal atom awak adalah fluorine dengan klorin sebenarnya. So dari situ awak dah boleh dah banyak kali kan buat F, dah buat banyak kali Cl, sudah tahu dah dia orbital apa. Sepatutnya lah. Okay. So bila lukis S awak, pastikan bentuk dia secara octahedral. Lukislah dulu bentuk octahedral seperti itu. 2 kat atas tegak, yang bawah, and then lagi 4 tu dia seperti yang belah kiri tu. Bentuk dia kena kelopak dia macam tu. Bentuk octahedral lah yang penting. And then setiap sp3d2 ni akan overlapkan dengan p orbital untuk F. Sebab tu setiap satu ni overlapkan lah dengan p orbital, di mana tempat dia overlap tu ada a pair of elektron yang diorang dah share, satu daripada F, satu daripada sp3d2. So akan membentuk a pair of elektron. So a pair of elektron ni akan bentuk sigma bond. Macam gitu sahaja untuk lukisan SF6. Macam tu lah kita nak dapatkan hybridization yang secara basic lah. Which is tak ada lagi, masih lagi tak ada pi bond dan juga lone pair. Saya hanya tunjuk yang standard punya saja. Okay, so far boleh? Ada nak tanya setakat itu? SP ke ni semua ni? Yang basic? Tak ada? Okay, tak ada tu maksudnya okey lah tu. Harapnya okey. Okay, kita saya tunjuk sedikit berkenaan dengan yang ada lone pair. Ni CO2, okay, lone pair. Okay, contoh nak pergi kepada lone pair. Contoh pertama untuk lone pair, saya tunjukkan untuk NH3. Okay, kalau NH3, ingat balik NH3, kita tengok balik. Saya refer kita punya lukisan yang banyak-banyak tu. Yang dah lukis sebelum ni molekul geometri yang banyak-banyak tu. Okay, kalau tengok daripada awak punya lukisan ni, NH awak akan tahu, okay, dia ada satu lone pair and then dia akan membentuk sigma bond, 3 sigma bond dengan H lah. Okay, dan kita tahu dah dia punya bentuk dia, electron pair arrangement asal dia adalah secara tetrahedral. So bila tetrahedral, terus tahu, okay, dia sp3. Sebab ingat tetrahedral electron pair arrangement, bila tetrahedral dia adalah sp3d. Tapi molekular geometri dia nama dia trigonal planar. Bezakan hari tu electron pair arrangement dengan nama molekular geometri tu. Kalau electron pair arrangement, susunan dia secara tetrahedral. Tapi nama dia trigonal piramida sebabkan daripada bonding pair. Okay. So kita dah tahu dah. Dia sp3, dia tetrahedral. So dia sp3. So N awak dia akan membentuk hybrid orbital yang baru, itu sp3. So bila lukis fluid structure, okay, awak tahu dia ada satu lone pair
and then dia perlukan 3 unpaired elektron supaya membentuk sigma bond. Itu saya dah keluarkan, dia ada 3 sigma, dia perlu buat 3 sigma bond, meaning dia perlukan 3 unpaired elektron. Dan akan ada satu pair of elektron yang membentuk lone pair. So bila buat ground state untuk N, awak keluarkan 2s dengan 2p. Okay, dia sp3 lah, tak ada masalah lah. Okay, tapi bila tengok elektron dia, okay, sebenarnya cukup. Awak dah cukup dah 3 unpaired elektron tu. Dia dah cukup 3 unpaired elektron pada 2p. Sebab kenapa perlukan 3 unpaired elektron? Sebab kita perlukan nak buat 3 sigma bond tadi. So sebenarnya bila buat ground state, okay, sebenarnya dah cukup dah 3 unpaired elektron. Dan pada 2s ni, dia ada a pair of elektron. Yang 2s ni adalah sebagai lone pair awak. Ingat balik sebab ada lone pair kan dekat NH3 kan kat atas ni. Ada a pair of elektron. So pada 2s ni lah sebenarnya lone pair awak. Lagi 3 unpaired elektron ni yang akan overlapkan dengan H tu nanti. Okay, so dalam kes untuk N ni, awak tak payah nak, kita tak payah nak excited kan? Sebab dah cukup. Takkan kalau awak excited ke elektron pada 2s kan nanti mana ada 2D pun, mana ada orbital 2D pun. Lagipun kita dah cukup dah 3 unpaired elektron. So bila dah cukup dalam kes ni, tak perlulah buat excited state. Sebab tak ada pun elektron yang perlu kita excitekan dia. Cumanya tadi masih lagi perlukan hybridized punya state sebab kenapa kita nak produce sp3. So kes macam tu masih lagi lah kita gabungkan satu orbital s dan ketiga-tiga orbital p menjadi sp3. sp3 lah. And then yang a pair of electron ni ada pairing ni yang menjadi lone pair sebenarnya. So lagi 3 ni akan overlapkan dengan H iaitu terminal atom awak. Okay, siapa faham tak datangnya lone pair tu? Okay, diam tu standardnya, ingatlah tu. Okay, konsepnya masih lagi sama. Sebabkan N awak sp3, sp3 mesti bentuk tetrahedral. So bila lukisan N awak tu masih lagi bentuk tetrahedral lah. Betul, tetrahedral warna purple tu sama. Kalau perasan saya lukis tu, saya dah lukis tu bentuk tetrahedral. Cumanya refer balik pada molecular geometry, yang atas tu ada 2 titik yang menjadi lone pair. A pair of electron tu, dia tak ada overlap dengan siapa-siapa lah. Sebab dia memang tak ada bonding dengan siapa-siapa pun, awak punya N yang kat atas tu. Kita tengok molecular geometry dengan kita nak lukis hybrid ni. So lukisan hybrid dengan molecular geometry sebenarnya lebih kurang sama lah sebenarnya. Cumanya kalau hybrid ni kita nak nampakkan overlapping lah sebenarnya. So tu yang menunjukkan the lone pair. So yang lagi 3 ni akan overlapkan dengan s orbital daripada H iaitu daripada terminal atom. So inilah bentuk hybridization untuk NH3. Boleh ke so far setakat tu? So dalam kes NH3, N awak dia tak ada excited state. Kenapa tak ada excited state? Sebab dia dah cukup dah dia punya unpaired elektron tadi. Tadi kita perlukan 3 saja unpaired elektron. So sebenarnya bila buat ground state, okey cukup dah. So tak perlulah lagi excitekan lagi. Tak perlu kita nak jump-jumpkan lagi ke apa ke. Okay, boleh ke? Boleh saya teruskan? Okay, yang tu maksudnya setujulah. Okay, contoh lain, kalau contoh H2O, sewa H2O, so kalau tengok dia punya molecular geometry, okay dia ada 2 lone pair, dia ada 2 lone pair, ada 2 single bond, meaning perlukan 2 sigma bond. So bila kita keluarkan dia adalah tetrahedral electron pair arrangement, tapi molecular geometry adalah sebagai bentuk band ataupun V-shape. So dari situ kita boleh keluarkan lah dia punya rujukan, awak punya rujukan bila kita nak buat hybridization. Dia perlukan 2 sigma bond, meaning perlukan 2 unpaired elektron. And then kat situ daripada O awak dia ada 2 lone pair. Tapi sebabkan dia punya electron pair arrangement adalah sebagai tetrahedral, hybrid awak masih lagi sp3. So bila keluarkan oksigen, cukup dah 2 unpaired elektron dan 2 pair elektron yang menjadi 2 lone pair.
So tak payah kita nak excite kan. Kes H2O pun samalah, kita tak payah nak ada excited kan mana-mana elektron sebabnya dah cukup. So bila cukup teruskan masuk hybridized punya state di mana kita gabung je lah satu S dengan ketiga-tiga P menjadi sp3. So dua pair yang dah ada pairing ni, dua pair yang pertama ni dia menjadi lone pair. Dua lagi unpaired elektron akan overlapkan dengan H lah nanti. So bentuk dia macam tu untuk hybridization untuk H2O. So atas ni lone pair, yang dengan belah bawah ni pun lone pair sebab dia tak ada overlap ataupun bonding dengan mana-mana atom. So lagi dua ni akan bonding untuk menjadi sigma bond dengan H. Macam tu sahaja untuk yang ada lone pair. Okay, boleh ke takat tu? Boleh ke? Boleh ke? Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay, saya try tunjuk pula sekiranya pada double bond. Okay. Supaya nanti awak boleh buat lah. Double bond ke tapi ke nanti. Tak dululah. Kita buat yang macam biasa dulu. Masih lagi lone pair. Tapi dia ada charge. Okay. Double bond tu nanti dulu. Okay, sekarang ni pergi XeF3. Kalau pernah buat dulu XeF3 plus. Tading. Mana XeF3? Okay, yang ni. Okay, bila buat dia punya Lewis structure. Okay, awak nampak belah kiri tu dia ada dua lone pair. Tengok kiri dulu dia ada dua lone pair. Ada 3 sigma bond. So bila macam tu dan dia punya electron pair arrangement asal dia trigonal bipyramidal. Bila trigonal bipyramidal ingat balik dia adalah hybrid dia secara sp3d. So bila belah kanan tu saya ada keluarkan information dia. So asal dia electron pair arrangement dia adalah trigonal bipyramidal. So dia mesti follow sp3d. Itu benda pertama yang awak kena pasti. Benda yang kedua awak kena pasti dia berapa sigma, berapa pi sekiranya double bond lah. Okay, dalam kes ni dia hanya ada 3 sigma bond diperlukan, meaning perlukan 3 unpaired elektron. Daripada tu pun molekular geometry dan juga Lewis structure awak tahu dia ada 2 lone pair. Okay, bila buat ground state untuk Xe, sebabkan macam biasa dia berkenaan dengan sp3d d orbital. So untuk Xe punya ground state 5D pun kena keluarkan lah. Jangan lupakan 5D sebab kenapa awak punya hybrid dia berkenaan dengan sp3d, ada d orbital. So bila buat keluarkanlah d orbital macam biasa. Okay, Xe. Kalau perasan sebenarnya tengok periodic table, Xe dia pada janjang group 18. Bila group 18 dia punya valence elektron adalah 8 patutnya. Cukup patutnya full. 5p ni mesti cukup 6 lah. Okay, kalau perasan tu saya tunjuk tu. Tapi sebabkan dia charge positif kat situ. Dia charge positif ion kat situ. Ingat bila positif, hari tu bila buat Lewis structure kan awak buang satu elektron. Betul? Masa kita nak buat Lewis structure dulu tu, kita ada tolak satu elektron kat situ. Okay, so sama case lah untuk hybrid tu. Bila kita nak buat hybrid pada ground state, kita dah keluarkan satu elektron daripada ground state untuk Xe xenon ni. Patutnya kalau xenon ni patutnya 5p6 tapi sebabkan dia positif, so kita buang satu elektron daripada 5p menjadi 5p5 je lah. Okay, boleh setakat tu. Okay, so macam biasa kita perlukan 3 unpaired elektron tapi ground state awak tak cukup, sebab tu kita akan excitekan satu elektron daripada 5p kepada 5d. Okay, dalam kes ni adalah excited state sebab tak cukup lagi awak punya unpaired elektron. Kalau tadi saya bagi contoh NH3 dengan H2O tak ada excited state sebab cukup dah unpaired elektron dia. Dalam kes ni tak cukup lagi lah, sebab tu kita excitekan satu elektron daripada 5p kepada 5d. So kita follow pula hybridization punya orbital. So diperlukan satu orbital S, 3 orbital P, 1 orbital D untuk jadi sp3d. So kita gabungkan
ke 5 orbital jadi sp3d. So kalau perasan daripada dia punya lukisan geometri ataupun Lewis structure awak belah kiri ni, ada 2 lone pair. Cukup tak? Ada tak 2 yang boleh mewakili lone pair? So cukuplah, tengok kat sini. Okay, ada 2 pair of electron yang menjadi 2 lone pair. Lagi 3 ni akan overlapkan dengan F menjadi sigma bond. And then jangan lupa 4 orbital 5D yang kosong masih lagi kena lukis lah, empty. So 3 unpaired elektron daripada sp3d ni akan overlapkan dengan p orbital daripada F dengan terminate atom awak. So bila lukis, aksi awak masih lagi susunan seperti trigonal by pyramidal. Tengok warna purple tu, susunan ni masih lagi macam trigonal by pyramidal. Cumanya dia ada lone pair betul. So 2 lone pair dia ikut je sama macam yang molekul geometri belah kiri ni. So lone pair dia pada belah kanan tu saya buat. So 2 lone pair tidak ada overlap dengan siapa-siapa. Selagi 3 sp3d akan overlap dengan p orbital daripada F. Sebabkan dia masih lagi charge. Ingat bila awak punya molekul tu ion, totally ion, kena buatlah square bracket. So semua kena buat square bracket sekiranya dia charge. Dia positif ke negatif ke. Okay, boleh ke setakat tu? Boleh. Boleh. Okay, kalau tak ada apa, tu sahaja tutorial kita hari ni. Saya bagi contoh-contoh ni macam mana dapatkan hybridization punya state. So boleh buka tutorial, soalan tutorial 4.3. So kalau perasan nombor 4 tu, nombor 4 tu ada berapa banyak tu, tak silap saya ada 16 kot, 16 molekul. So try lah buat molekul yang lain selain daripada tutorial yang tadi, maksudnya selain daripada table tu ke, try lah buat soalan yang ni supaya dapatlah molekul yang lain pula, contoh-contoh molekul yang lain pula. Okay. So try buatlah nombor 4. Tak apa, kalau tak faham pun tak apa, nanti kita akan bincang untuk pada next tutorial. Okay, kalau tak ada apa, itu sahaja tutorial kita hari ini. Terima kasih.